Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua murid dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sejahtera dan dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, selamat datang ke kelas matematik bersama dengan Cikgu Hilmi. Baiklah murid-murid. Jadi sebelum ini, murid-murid ingat tak kita telah belajar tentang apa? Ya, sebelum ini kita telah mempelajari tentang operasi darab. Baiklah, jadi sekarang kita telah pun selesai belajar tentang operasi darab. Jadi, pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru. Agak-agak murid boleh teka tak? Apa tajuk baru yang akan kita pelajari pada hari ini? Nak tahu? Kalau nak tahu, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid. Di sini ada sebuah simbol. Murid-murid boleh teka tak? Ini simbol apa? Simbol ini mewakili apa? Ada murid yang tahu? Ya, simbol ini adalah merupakan simbol bahagi. Simbol ini mewakili kepada operasi bahagi. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, hari ini kita masuk ke tajuk yang baru, iaitu operasi bahagi. Sebelum itu, cikgu akan kongsikan dengan murid-murid apa hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menghasilkan semula jadual sifir bahagi. Yang kedua, murid dapat menggunakan jadual sifir bahagi dengan baik. Okey, baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Memandangkan hari ini kita baru sahaja masuk ke tajuk yang baru ni, iaitu operasi bahagi. Jadi kita akan mulakan dengan yang mudah terlebih dahulu, iaitu seperti yang murid-murid dapat lihat di paparan sekarang ini, iaitu kita akan belajar tentang jadual sifir bahagi. Okey, murid-murid ingat tak? Sewaktu kita belajar operasi darab dulu, kita juga ada menggunakan jadual sifir. Murid-murid masih ingat lagi kan? Ya, dalam operasi bahagi juga kita ada jadual seperti itu. Tetapi jadual ini dikenali sebagai jadual sifir bahagi. Tetapi jangan risau. Jadualnya adalah lebih kurang sama sahaja seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Cumanya cara penggunaannya adalah sedikit berbeza berbanding yang telah kita pelajari sebelum ini dalam operasi darab. Jadi oleh itu pada kelas hari ini cikgu akan tunjukkan, cikgu akan ajar murid-murid sekalian tentang cara penggunaan jadual sifir bahagi. Murid-murid nak tahu macam mana? Kalau nak tahu, murid-murid sila berikan perhatian dan lihat bagaimana cikgu menunjukkan cara menggunakan jadual sifir bahagi ini. Okey, baiklah murid-murid. Kita cari satu contoh soalan. Okey, contoh soalan ialah 8 bahagi 2. Berapakah jawapannya? Okey, jadi untuk mendapatkan jawapan bagi soalan 8 bahagi 2 itu, pertama sekali, apabila bahagi 2, kita kena tengok pada petak bahagi 2 ni. Murid-murid dapat lihat tak ini? Kotak bahagi 2 ni. Okey, jadi kita cari, kita tengok pada kotak bahagi 2. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah dalam baris kotak bahagi 2 tersebut, kita cari angka 8. Kita tengok ke bawah, kita cari angka
8. Dan ini dia. Angka 8. Jadi, bagaimana kita nak tahu, nak dapatkan jawapannya? Kita pergi ke sebelah kiri. Yang paling kiri sekali. Lihat. Maka kita dapat jawapannya 8 bahagi 2. Jawapannya adalah 4. Okey, mungkin ada murid-murid yang masih kurang faham atau masih kurang jelas. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Okey, contoh soalan kedua ialah 56 bahagi 8. Jadi berapakah jawapannya ya? Nak tahu? Okey, nak mudah, kita gunakan jadual sifir bahagi ni. Yang pertama sekali, kita nak bahagi dengan berapa murid-murid? Kita nak kena bahagi dengan 8. Jadi jom kita cari mana kotak bagi bahagi 8. Ini dia. Ini adalah kotak bagi bahagi 8. Okey. Sekarang, berapa yang kita nak kena bahagi dengan 8 tadi? Ya, 56. Jadi, dalam baris kotak bahagi 8 ni, kita cari angka 56. Ya, kita cari ke bawah untuk angka 56. Tada! Ini dia, angka 56. Dah pun kita jumpa. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu jawapannya? Ya, kita akan pergi ke sebelah bahagian kiri sekali. Yang paling kiri sekali. Dah sampai di sini. Maka, apa jawapannya? Jawapannya adalah 7. Maka, untuk soalan tadi 56 bahagi 8, kita dapat jawapannya adalah 7. Macam mana murid-murid? Mudah sahaja kan penggunaan jadual sifir bahagi ini? Jadi selepas ini murid-murid bolehlah menggunakan jadual sifir bahagi ini untuk mengira operasi bahagi. Jadi sekian saja kelas kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang cara penggunaan jadual sifir bahagi. Diharapkan murid-murid dapat faham tentang cara penggunaan jadual sifir bahagi yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.